tu ada satu pelajar tanya saya kata semalam, saya kata semalam saya nak letak, so saya dah letak dekat sinilah saya rasa awak okey. So ini dia punya, kejap saya ni kejap, saya buka file dulu. Okay, basically group you pun dah ada dalam ni kan, and then saya dah letak okay, saya dah letak ni, nampak tak skrin saya? Nampak Puan. Okay, so ini saya dah letak so ini adalah group assignment untuk untuk environmental chemistry. So yang ini adalah pergi kepada group assignment lah. So actually untuk environmental dengan untuk waste management tu dia CLO3 tu kita nak kalau dalam lesson plan tu CLO3 tu adalah untuk something like create awareness lah di kalangan community maksudnya apa yang kita buat yang kita boleh nampak tu adalah satu kesedaran bagaimana kita nak protect our environment lah basically macam tu. So untuk waste management tu hari tu you dah buat poster kan and then untuk environmental chemistry ni saya nak you all buat in group video presentation and then dia punya topik tu sama lah lebih kurang macam yang waste management tu tapi dia punya scope tu lebih besar. So saya tulis kat sini on any topic of environmental sustainability. Maksudnya kalau kita cakap pasal environmental sustainability, dia cover banyak benda lah. Mungkin you nak terangkan tentang macam mana you nak mungkin satu aspek macam mana you nak jaga cara untuk pembuangan sampah. Ini contoh yang paling simple salah satu mungkin macam mana cara untuk pembuangan sampah. Solid waste yang you dah belajar dengan Puan Siti kan. And then mungkin you boleh buat yang mungkin yang lebih kompleks lagi macam mana you nak treat any wastewater. Contohnya kalau you buat projek FYP something on mungkin macam grup saya, grup Buang dengan Bonnie dia buat on treatment of coloring agent using activated carbon by adsorption method. So itu pun one of the teknik yang kita klasifikasikan dia as salah satu teknik untuk protect our environment lah ataupun untuk environmental punya sustainability. So sesiapa group, siapa yang ada buat yang berkaitan dengan FYP mereka boleh gunakan tajuk dia tu untuk digunakan untuk buat video dalam assignment ni. Untuk yang tak ada, so you kena, yang itu boleh bukan saya kata mesti you buat. You boleh gunakan lah. So you buat dalam bentuk, tapi you punya presentation tu saya tak nak dia terlampau kompleks. Just simple je sebab video tu nanti saya nak guna untuk saya share, mungkin saya akan share dengan community tu adalah pelajar sekolah rendah lah. So maksudnya dia punya content tu tak perlu sangat kompleks. Maksudnya you simple and orang boleh faham. Contohnya kalau you pergi untuk yang tajuk FYP tadi, macam tajuk Wong tadi, so you come out tu dengan very simple punya explanation lah. Maksudnya jangan terlampau kompleks lah. Kalau kompleks sangat nanti community tak boleh nak faham lah apa yang dimaksudkan Dan saya rasa banyak topik yang you boleh cover lah untuk assignment ni. Nanti you search anything to do dengan protection of environment tu kita katakan dia sebagai environmental sustainability lah. So kalau you tengok dekat sini, so the duration of the
video tu saya letak 10 hingga 15 minit. But then saya rasa yang ini bagi awak dia susah sangat tak nak capai 10 minit ni, at least 10 minutes. Sebab saya letakkan ni dalam rubriks ni. Ya, nanti takut bila you tak capai 10 minit nanti saya tak boleh nak bagi markah awak tinggi. So susah tak untuk dapat 10 minit kalau you buat video ni from your past experience lah. Ke okey je? Okey je pun. Okey je Okay, kalau okey je saya just maintain lah kat situ. And then okay. Saya di sini saya tulis poster. So kalau you rasa masa you sebenarnya saya terfikir sama ada you nak come out dengan poster ataupun PowerPoint slide, tapi saya rasa poster tu lebih menarik lah. Lebih menarik. So nanti during your video punya presentation tu, masa you present tu, it's up to you sama ada you nak guna tunjukkan the whole poster tu dalam you punya video punya presentation ataupun you nak buat teknik lain lah. Maksud saya tak nak nanti you just fokus masa you punya video tu just fokus pada satu poster kan. You tak ada grafik yang menarik lain lah Tetapi dia punya content tu saya nak tengok dalam bentuk poster. Tapi during your video presentation tu you boleh tak guna poster tu, mungkin you ambil elemen daripada poster untuk you come out dengan video yang menarik lah. You faham tak maksud saya? Saya tak nak video tu nanti static you tunjuk dekat poster saja. Mungkin you ada banyak idea yang kreatif you nak buat apa-apa grafik ataupun apa-apa yang menarik lah yang you boleh letak dalam video tu. Faham tak maksud saya? Saya pun boleh faham Untuk yang nak tanya, untuk video ni kena wajib nampak muka. Nampak. So maksudnya kalau you boleh letak sebelum ni saya ada nampak satu video ni, dia pelajar ni saya sangat menarik dia boleh create satu video tu dengan menarik lah, tapi saya cuba check balik kalau ada dalam saya punya simpanan lah So saya nak you nampakkan muka lah macam portion kecil kat sebelah ke kan. It's not macam you nampak the whole space tu dalam you punya video lah. Mungkin you sorang-sorang tu you boleh nampak and then you tunjuk lah you punya grafik tu, grafik yang you nak present tu. Saya ni cakap je pandai tapi saya pun tak kreatif untuk buat video ni. Tapi saya rasa pelajar sangat kreatif lah. Saya nampak sebelum ni saya nampak banyak video yang mereka boleh come out dengan yang saya tak, alamak saya pun tak tahu macam mana nak buat benda tu. So you try lah nanti apa-apa nanti you tanya saya. And then kalau you tengok kat sini, dia punya rubrik ni saya tak cover banyak lah saya cuma cover 4 elemen saja. Mostly on saya nak tengok pada content dia. Saya nak tengok creativity and then saya nak tengok overall presentation ni. Overall presentation ni lah. So dekat overall presentation ni saya akan tengoklah kepada overall macam mana the overall punya you punya presentation tu, and then sikit saya masukkanlah elemen masa, and then saya nak tengoklah semua participate during the video presentation lah. Sebab tadi ada pelajar tu nak tanya kan, mesti nampak ke? Mesti nampak lah sebab saya nak tengoklah kat sini. And then creativity and elements of design. Okay, creativity ni biasanya saya akan tengok the quality of the video lah jelas and then mungkin clear lah untuk saya dengar dan presentation tu lancar lah pada penilaian saya. And then on the content and organisation ni saya nak tengok kepada elemen ada elemen untuk yang menunjukkan ada awareness punya elemen dalam you punya poster.
And then the content was organised and well throughout. Maksudnya saya nampaklah apa yang you nak present tu daripada awal sampai you nak capai kepada awareness tu, dia boleh, kita nampak dia punya flow dekat situ. Kita nampak dia punya flow lah. Tapi biasanya kalau saya nilaikan video ni, saya bagi saya it's not easy lah to come out dengan video kan. So daripada segi pemakaian tu saya bukanlah orang yang macam saya nak strict sangat lah. Overall saya akan tengok participation macam mana, content macam mana, and then okay je. Kalau you tengok kat sini pun saya tak letak rubrik tu satu lah. Saya rasa at least nanti you boleh dapat 4 lah, 4-5. Biasa macam tu lah kalau you tengok. Saya tak pasti sebelum ni you ada kelas dengan saya juga kan berkaitan dengan you ada kelas dengan saya yang saya minta buat video tak? Food Ada pun. Ada kan? Okay. Saya rasa berkaitan dengan food ke apa. Overall pun saya sangat puas hati lah. Saya nampak you all ni memang ada talent lah. Pandai lah untuk pelajar sekarang ni pandai lah untuk buat semua ni lah video ni. Okay, itu yang ini settle Dan saya dah letak dekat you punya time frame untuk hantar ni. Saya letak kat sini Saturday Julai 9. Maksudnya sebelum you all punya final lah. Supaya nanti saya senang untuk lengkapkan pemarkahan tu. Lengkapkan pemarkahan. You punya paper untuk environmental ni adalah pada 13. 13 Betul tak? 13 dengan 17 kan yang saya tengok dalam draft tu. So saya letak kat sini hari Sabtu 9 Julai. But then kalau you tak boleh by 9 hari bulan ni you tak boleh nak submit. Awak boleh bagi tahu saya lah. Mungkin saya boleh extend kepada just before the final punya tu lah. Final punya, your punya final paper tu. Iaitu saya rasa pada 13 hari bulan. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Okay, tak ada. Okay, so yang kedua, saya nak cakap tentang waste management. Kalau saya hari tu, saya ada letak poster kan. Saya minta you all hantar poster. Saya letak ni bila dia punya tarikh ni? 30 Jun. Okay, 30 Jun. So nanti you hantar dekat sini poster and then daripada poster ni sendiri mungkin saya nak dapatkan sedikit information lah apa yang awak masukkan dengan you punya poster So saya nak buat satu sesi bukan satu sesi pembentangan lah satu sesi simple explanation lah untuk daripada setiap orang ni. Saya dan Puan Siti, saya nak you all explain kat saya briefly apa yang awak nak sampaikan dalam awak punya poster through Google Meet. So saya nak plan tu saya nak buat starting from next week. Kalau siapa yang dah siap ni saya akan mulakan dululah mungkin saya akan ambil slot pada hari Ahad ataupun Isnin. Siapa yang dah siap ni, saya rasa ada juga yang dah siap ni kan. Saya akan letak nanti dia punya timetable ataupun jadual untuk saya dapatkan sedikit penerangan daripada setiap orang apa yang setiap orang masukkan dengan poster yang mereka dah buat. Yang itu very simple je. It's not like macam you kena present properly, bukan. So maksudnya you just tunjuk poster tu apa yang you masukkan and then mungkinlah kami nak tanyalah 1-2 soalan macam tu. Very simple question saja. Okey tak? Yang ni okey tak? Okey sebab lebih kepada saya nak menilai lah saya nak menilai. Sebab kalau saya nampak poster saya pun tak tahu apa yang masukkan dekat situ. Mungkin you boleh explain kepada saya secara ringkas lah apa yang awak masukkan. Mungkin it takes about macam maksimum pun 5 minutes macam tu lah. Saya dengan Puan Siti nak dapatkan gambaran je apa yang you masukkan dengan poster yang you hantar tu lah.
So yang itu nanti saya akan buat pada hari Ahad. Saya akan letaklah dia punya timetable yang saya akan ambil masa slot saya lah sama slot saya tu maksudnya saya akan ambil masa environmental chemistry Ahad, Isnin tu ada slot untuk saya kan, lab dan juga kelas saya minggu depan. Tapi untuk waste management punya slot hari Selasa tu saya tak boleh buat lah sebabnya kita ada industrial talk dekat situ. Okay. So itu yang kedua. Okay. Yang ketiga berkaitan dengan test 2. Berkaitan dengan sekejap saya mungkin boleh tulis. Okay, untuk test 2 open book test 2 open book untuk waste management. Ini saya nak beritahu awak apa yang saya nak buat tu macam mana supaya nanti awak tahu gambaran lah. So nanti awak tahu apa yang awak perlu buat lah. So basically untuk open book ni saya is more on wastewater management lah wastewater management. Okay. Okay, so basically saya nak you all come out dengan satu report lah report yang berkaitan dengan wastewater. Yang berkaitan dengan wastewater. So apa yang saya masukkan adalah kita ada banyak industri kita ada banyak industri yang boleh menghasilkan wastewater. Contohnya mungkin kita ada food industry. Yang kedua kita ada textile industry. Kita mungkin ada petroleum industry. Ini saya nak nampak bagi gambaran dulu Mungkin kita ada ladang peternakan ayam. Apa agriculture. Agriculture tu peladangan ataupun chicken ataupun chicken farming ke. Semua ni akan menghasilkan wastewater lah wastewater. So you kena berdasarkan kepada soalan yang saya nak beri, mungkin saya akan pilih satu contoh industri mungkin saya akan pilih satu contoh industri dan apa yang saya nak awak buat awak kena nanti saya akan letaklah soalan tu dalam you punya semasa you buat test 2 tu lah tapi basically saya nak bagi gambaran pada awak. Yang pertama adalah you kena tahu yang berkaitan dengan background of the industry. Kalau saya kata okey, saya bagi contoh saya bagi soalan tu adalah berkaitan dengan textile industry. So dalam report tu you akan tulis berkaitan dengan background of the textile industry. So nanti you get the information lah textile industry tu apa proses yang terlibat apa dia punya proses dia. Mungkin you nak boleh cerita apa chemical yang terlibat ataupun sebagainya nanti you boleh carilah Ni contoh saya bagi tahu contoh. And then mungkin daripada situ you boleh tahu apakah the sources of waste produce daripada industri ni. Apakah the possible waste yang dia boleh hasilkan. Macam saya hari tu ada bagi tahu tentang industri kelapa sawit kan. So apa waste yang boleh terhasil daripada
industri tu. Contoh dia macam tu. And then daripada situ you kena bagi tahu apakah basically the main problem lah. The main problem arising from the waste tu. Ini general saja Saya nak bagi awak satu gambaran supaya nanti awak boleh buat assignment tu atau so called tu test 2 open book tu lah. And then you mungkin boleh cari cari information berkaitan dengan apakah karakteristik of the wastewater. Contohnya kalau saya kata soalan tu adalah textile industry, apa ciri-ciri wastewater untuk industri tekstil ni? Contohnya dia punya pH berapa, BOD berapa, COD berapa, whatsoever tu lah. Itu adalah karakteristik lah ciri-ciri untuk air sisa. And then okay, daripada karakteristik of the wastewater ni, you kena tahu apakah design of the wastewater treatment plant. Okay, nampak bunyi macam awak tengok ni macam canggih sangat kan, tetapi basically apa yang dia buat design tu apakah yang biasanya company akan buat lah bergantung kepada industri tertentu, macam mana mereka nak rawat air sisa yang dihasilkan Kalau sebelum ni saya ada ajar kan, basically untuk wastewater treatment tu dia ada primary, secondary, tertiary Primary, secondary tu, secondary lebih kepada biological, primary lebih kepada physical and chemical punya treatment, and then tertiary tu lebih kepada advanced treatment Advanced treatment can be biological ataupun sebagainya So dekat sini apa yang dimasukkan design tu adalah tu it's not macam you kena kira berapa saiz ke atau berapa load wastewater yang dia nak ni and then macam mana dirawat. It's not macam tu. Ini yang simple saja. You kena beritahu macam mana design of the wastewater treatment plant tu, apa dia, dan untuk setiap stage tu apa yang mereka akan buat lah, what kind of treatment yang mereka buat dan apa purpose-nya. Mungkin dia kata biological treatment, untuk apa? Untuk reduce apa? Macam tu. And then awak kena tahu apakah wastewater quality parameters yang mereka kena pantau lah, yang industri ni kena pantau. Itu kita dah dengar kan daripada elektronik punya industrial talk tu, dia kata it depends on the industry punya activity manufacturing activity. So dia akan the treatment tu bergantung kepada tu So maksudnya kalau you ada industri yang berkaitan dengan organic chemicals, so you kena buat apa wastewater, apa parameters yang mereka nak pantau. Contoh hari tu macam elektronik tu dia pantau untuk metal sebab dalam proses tu melibatkan banyak metals. Contoh macam tu And then lastly adalah conclusion lah conclusion. Ini cara gambaran soalan tu pun saya tak buat lagi. So ini gambaran saja yang saya nak awak tahulah yang awak kena tahu, apa yang awak kena prepare.
And then lastly adalah references lah. So kalau you ada guna kalau you ada rujuk mana-mana rujukan, you boleh tulis dekat sini lah. Dekat sini. So kalau saya buat pada itu ada you suggestkan 30 hingga 1 hari bulan 7 kan. So you punya FYP punya pembentangan adalah pada 30 hari bulan kan? Betul tak? Saya silap. Ya Puan. So you all okay tak dengan tarikh ni? Untuk buat ni. Sebab you kena prepare you punya FYP kan? You punya FYP. Semua dah siap ke belum? FYP betul cepat kita punya 30 hari bulan tu saya rasa jabatan lain dia buat lewat sikit tapi jabatan sains dia buat agak cepat sikit lah. Ada masalah tak? Puan, kalau diudik dia selepas FYP boleh? Saya tak dengar suara awak. Kalau apa? Diudik selepas FYP. Due date apa? Untuk apa ini? Tapi maksudnya you nak buat selepas Selepas FYP. Maksudnya study week. Boleh? Saya tak ada masalah. Yang itu saya serahkan pada awak untuk tentukanlah. Macam hari tu you bagi 30 dan 1 kan? 30 hingga 1. So nanti you decide balik lah bila tarikh yang sesuai. Yang you boleh yang kita boleh buat. Ini pun online saja kan? Bukannya face to face lah. Maksudnya maksudnya online lah. Maksudnya you just prepare daripada tempat masing-masing je lah. So nanti you bagi tahu saya balik lah. Bila you all nak buat tu. Okey tak? Semua okey tak? Saya takut you all terbeban je. Tak ada Okey je Puan. Okey. So kalau okey. Okay, so nanti you bagi saya tarikh balik lah untuk test 2 open book ni. And then untuk saya nak buat pembetulan tarikh untuk test 2 semalam saya untuk test 2 environmental chemistry semalam saya ada bagi tahu tempat adalah di DK2 esok, betul tak? Pukul 10.30 hingga 11.30 tetapi saya terpaksa ubah sebab PPA kata saya dah cek semua kosong tapi bila saya rujuk pada PPA mereka kata Dewan Kuliah penuh. Jadi mereka cadangkan buat di auditorium 1, Audi 1 untuk test 2 esok 10.30 hingga 11.30 di Audi 2. Auditorium 1. Sorry. Untuk test 2 esok di auditorium 1. Di belakang. And then untuk program kita yang pada 28 hari bulan itu akan dibuat di auditorium 2. Saya pun dah cek sebelum Dewan Kuliah tu okey Dewan Kuliah 4 tu okey, dah cek dengan pelajar yang guna tu. Tapi bila saya cek dengan PPA mereka kata pun penuh. Jadi saya tak tahu mungkin mereka nak guna untuk apalah banyak sangat pula dia penggunaan Dewan Kuliah ni. So program kita pada 28 hari bulan tu adalah di auditorium 2. Saya tak boleh nak buat apa sebab mereka kata memang tak ada kosong dekat Dewan Kuliah. Itu adalah bermula pada pukul 9 hingga 11 pagi. And then saya difahamkan you all ada sebahagian pelajar yang akan buat apa? Ada test untuk bahasa ke apa daripada pukul 11 hingga pukul 2. Betul tak? So kalau you nak guna auditorium 2 tu boleh sebab saya book auditorium 2 tu sehingga pukul 2 petang. Maksudnya you boleh gunalah. Boleh duduk di auditorium 2 kalau you nak guna pada untuk you all punya itulah bahasa punya ujian tu, test. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? So itu saja.
apa yang saya nak share pada pagi ni. Ada apa-apa nak tanya? So far tak ada pun. Tak ada ya? Okey Okey, kalau tak ada apa-apa nanti jangan lupa. Ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, kita stop dekat sini and then you jangan lupa isi kehadiran. Puan nak tanya Puan. Boleh. Reference tu style apa Puan? Tak kisah, saya tak ada tetapkan style apa. You Okay, just letak author, tahun and then dia punya title and then dia punya tu lah, apa tu? Volume number kalau you refer journal tu lah, yang biasa je. Saya tak ada kata apa ada format untuk references tu lah. Itu ada pelajar yang tanya saya pasal origin hari tu. Saya dah balas WhatsApp tapi dia tak balas saya lagi. You all perlukan bantuan saya ke tak? Itu untuk yang pelajar yang berkaitan yang tanya saya hari tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita bersurai lah. Nanti apa-apa you ada apa-apa pertanyaan, you just letak dalam WhatsApp lah. Okay? Okay, terima kasih. Okay, Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Thank you Puan.